Okay, bila kita nak buat 2D isometric ya. 2D isometric sebenarnya kita kena bear in mind dia juga adalah sama macam 2D yang biasa tu. Cuma kita ubah sikit je setting pada AutoCAD kita supaya dia punya dia membantu memudahkan kita buat sudut-sudut dia. Sebab dalam isometrik kita tahu dia ada sudut 30 darjah kan. Okay, so sekarang ni bila kita nak start isometric drawing, let's say kita akan buka dulu new drawing lah kan. Macam biasa kita akan buka new drawing. Okay, sama juga macam sebelum ni, kita ambil AutoCAD dan make sure sebelum open jangan terus klik open, kita akan klik dekat anak panah kecil tu dan kita ambil metrik ya, sebab kita nak gunakan milimeter. Kecuali kalau kita memang menggunakan inci, kita boleh ambil imperial lah. So saya ambil metrik. Okay, so ni adalah drawing kita. Okay, saya onkan grid ya, untuk saya nak tunjukkan dia punya perbezaan dia nanti. So kalau kita tengok grid kita sekarang standard lah, dia ada kotak-kotak ni kan. Okay, dalam isometrik drawing ni sama je. Okay, kita akan save dalam drawing yang sama .dwg juga. Cuma kita nak set up dia sikit je. Okay, cara dia di bahagian bawah ni, di apa, drafting tools ya. Bawah ni kita panggil drafting tools. Di bahagian grid ni kita boleh right click dia. Okay, cuba right click pada icon grid mode tu ya. Right click, dia akan dia keluar grid setting kan. Okay, klik pada grid setting tu. Okay, kita akan masuk ke dalam dia punya drafting setting. Semua setting yang kat bawah ni tadi semua ada dalam ni lah sebenarnya. Tapi kita akan dia terus masuk ke dalam snap and grid sebab kita right click dekat grid tadi kan. So dalam ni sebenarnya kita boleh settingkan dia punya snap spacing ya. Lepas tu dia punya grid spacing kat sini boleh ubah dan macam-macam lagi lah kita boleh ubah. Cuma satu yang kita akan ubah untuk isometric snap atau isometric drawing ni, kita tengok pada snap setting. Okay, pada asalnya yang kita buat sebelum ni dia akan menggunakan rectangular snap. Okay, kat sini rectangular snap. Kita cuma perlu ubah isometric snap saja. Kita ubah kepada isometric snap dan kita klik OK. Okay, kita akan nampak grid kita tu dia berubah. Dia menyengit kan. Okay, dia punya serong dia tu adalah 30 darjah. Okay, serong dia tu adalah 30 darjah mengikut axis isometrik. Okay, faham eh? Okay, so macam mana macam yang ni sekarang ni dia berada pada isoplane left. Okay, isoplane left sebab dia menyengit ke sebelah left kan. Okay, cuba awak tekan F5. Bila kita tekan F5, kita akan nampak dia berubah. Dia punya crosshair pun berubah kan. Crosshair dia pun berubah. Sekarang ni dia berada pada isoplane top. Kalau kita tekan lagi F5, dia masuk pula isoplane right. Dekat bawah ni pun dia ada tulis isoplane right kan. Bila tekan lagi dia akan rotate lah. Right, left, top, right, left, top. Jadi macam tu cara kita nak ubah dia. Okay. Tapi kalau awak tengok sini, XY plane, XY axis ni still sama. XY axis still sama. Dia tak mengubah apa-apa pun sebenarnya. Dia cuma mengubah apa ni, membantu kita dalam isometric drawing saja. Drawingnya still sama. Even kalau kita lukis garisan kalau saya lukis garisan ni contoh. Okay, dia sama je. Dia tak ada perubahan pun. Tak ada perbezaan Kalau saya buat lagi garisan biasa macam ni, tak ada perubahan pun. Sama je. Okay, saya sambung balik. Kalau kita tengok, dia dalam isometric snap ni dia tak ada apa perubahan pun. Cuma dia punya plane tu kan, kita nampak dia berubah. XY axis dia still sama. Okay, sebab apa kita ubah kepada isoplane? Sebab bila kita ubah kepada isoplane, iso snap tadi, dia yang berubah dia adalah dia punya orthogonal mode dia. Kalau sebelum ni kita buat orthogonal mode, dia pergi horizontal dengan vertical kan. Okay, sekarang ni cuba kita gunakan, ambil line. Kita guna line. Okay, klik lah mana-mana kat sini. Okay, sekarang ni saya tak on lagi orthogonal. Cuba awak onkan F8. Orthogonal Okay, bila saya onkan orthogonal mode,
kita akan nampak dia punya garisan tu dia akan pergi sama ada 30 darjah ataupun 90 darjah. Betul tak? Macam sekarang ni saya berada dekat isoplane left. So dia akan pergi ke bawah 30 darjah, lepas tu ke atas 90 darjah, atau ke kiri berapa tu? 30 darjah ke kiri lah, kan? Okey, dalam masa yang sama kalau kita tekan F5 lagi, kita tekan F5, dia akan ubah plane kita. Dia pergi ke top pula. Jadi kita boleh buat apa ni, drawing isometrik kita tu kita ubah-ubah lah isoplane dia supaya kita sesuai dengan drawing kita, kan. Kalau saya tekan lagi dia pergi apa ni, ke left, ke right pula. Jadi boleh pergi ke atas 30 darjah pula, Jadi kita tengok plane mana yang kita nak buat lah. Okey. Okay. So contoh kalau saya nak lukis box, saya nak lukis box, saiz dia 100 kali 100 kali 100. Jadi saya ambil lah line ni, saya klik kat mana-mana, katalah okay, katalah starting point saya 00 juga. So saya ambil 00. Okay, saya buatlah kat situ. Jadi bila kita buat isometrik, make sure kita on kan orthogonal mode bila kita nak buat garisan yang parallel kepada dia punya axis, So saya masukkan 100 kat sini. Jadi dia akan pergi 100 sana, lepas tu saya buat ke atas pula 100, belakang balik 100, dan ke bawah 100. Sekarang ni saya nak pergi ke arah kiri, kan? Ke arah kiri tak boleh. Jadi saya kena tekan F5 supaya dia pergi ke left, isoplane left. Baru saya boleh pergi ke arah kiri pula. Macam tu. Jadi saya letak balik 100, tinggi dia 100, dan ke belakang balik 100. Okey. So saya dah dapat plane right dan plane left. And then saya nak lukis yang top pula. Okey, saya perlu ubah ke F5 kepada top isoplane lah. Dan saya klik dan saya tambah lah 100, 100. Okey. So dah dapat lah. Ini box saya dalam isometrik. Dan sebenarnya kita boleh ubah-ubah. Katakanlah waktu ni kita tengah buat isometrik, and then kita nak ubah balik kepada rectangular snap. Tak ada masalah. Dia masih lagi drawing yang sama. Contoh kalau saya patah balik, saya pergi grid setting balik kat sini, saya masuk balik rectangular snap, dia tak mengubah apa-apa pun. Drawing yang kita buat tu still sama. Cuma kita punya snap dah jadi rectangular lah. Kalau saya buat orthographic, dia akan pergi ke sini lah, orthographic mode dia. Horizontal dan vertical lah. Okay. Dan sebenarnya kita boleh je nak lukis isometrik ni dalam rectangular snap, tak ada masalah. Tak salah pun. Cuma dia susah lah sikit, nak kena masukkan sudut 30 semua, kan. Jadi better kita ubah kepada isometric snap supaya mudah kita nak buat garisan-garisan yang isoline dia. Masih ingat kan? Kita ada dalam isometrik, kita ada isoline dan non-isometric line. Isoline tu maksudnya garisan yang mengikut axis dia lah. Kalau non-isometric line adalah garisan yang biasanya yang condong, yang incline, kan? Permukaan yang incline dia akan ada garisan yang non-isometric. So tu perbezaan dia lah. Okay, katalah saya nak lukis okay, saya pergi balik dekat isoplane, iso snap. Okay, katalah saya nak buat saya punya box ni, dia ada satu garisan non-isoplane, non-isometric line. Okay, so kita kena buat macam mana? Kita kena buat dulu garisan pada isometric line lah. Okay, sebagai contoh kita nak buat non-isometric line tadi. Yang ni saya padam lah balik sebab dia garisan yang saya nak buat garisan baru lah. Okay, yang ni tak ada lagi. So bila kita nak lukis non-isometric line tu, kita lukis dulu dia punya garisan yang isometric line dulu. Dekat sini saya nak lukis 40 tadi, kan. Jadi saya ambil line ni, saya lukis dulu dekat sini 40. Okay, jadi saya akan dapat point dekat sini. Kemudian yang bawah ni pun sama, saya lukis dari bawah. Okay, saya tukar plane 30 tinggi dia. So saya dapat point untuk bawah ni pula. Okay,
So saya nak siapkan dia punya garisan tu, kita just sambung je. Sambung je daripada sini. Okey, pergi offkan orthogonal balik. So kita boleh bebas lukis dia dan kita sambungkan ke end point di sini. Jadi kita dah dapatlah garisan non isometric line kita. Sama juga untuk yang sebelah sini, kita lukis macam tu jugalah. Ataupun kalau macam ni, kita tahu dia punya belah sini dengan sebelah sana samalah. So tak perlu lukis dah. Saya boleh copy je. Saya copy je garisan yang dah sedia ada siap ni. 1, 2, 3 ni. Enter. Dan saya ambil pick point daripada end point sini lah. Saya boleh copy, saya letak kat sini. Still sama kan? So tak perlulah kita buat lukis dua kali. So dah siap dah dia punya dua-dua bahagian. Dan last kali kita just sambung lah garisan sini. Kalau nak on orthogonal pun boleh ubahkan plane kita dan sambung lah. So yang ni pula kita sambung ke sini. So dah siap dah kita punya box bongkah kita dengan yang ada garisan isometric line dan juga non isometric line. Okay, clear? Boleh Alright, so itu untuk line. Belum habis lagi. Kita ada objek kita kadang-kadang ada bulatan, betul tak? So dalam isometrik, bulatan dia dah bukan bulatan yang circle yang betul lah. Dia dah jadi bentuk elips. Okay, saya buat satu lagi kotak yang baru, 100, 100, 100 untuk saya demonstratekan bulatan. So saya buat 100, 100, 100. Okey, ni saya punya box. Saya nak buat bulatan di sini Jadi bila kita ada bulatan kita 100 diameter dia, kita dah automatically yang ni dah ada 100 lah sebab kita ada box ni tadi 100, 100, 100. Kalau dalam engineering drawing, ingat lagi tak macam mana kita nak buat? Ingat tak dalam engineering drawing? Tak ingat dah? Alamak, macam mana saya nak lukis ni? Kalau dalam engineering drawing, kita gunakan method 4-centered method. Okay, 4-center method. Okay, maksudnya kita akan sambungkan. Okay, kita cari dulu titik tengah garisan ni. Okay, contoh macam ni kan. Kita cari dia punya titik tengah dia. Sini midpoint dia. Sini pun ada midpoint dia lah kat sini. Ni dalam ini saya tunjukkan dalam drawing, engineering drawing Okay, so yang ni pun kita ada midpoint. Sambungkan ke midpoint sini. Okay, midpoint ni kita sambung daripada bucu sini kan. Daripada bucu yang besar, kalau ingat lagi lah. Saya sambungkan daripada bucu besar ni ke midpoint yang bertentangan dia. Yang ni lah kita sambung sini, satu. Kemudian dari sini kita sambung ke sini, satu. Okay. Kemudian yang bawah ni pun sama. Untuk sudut yang besar satu lagi, dari sini kita sambung ke midpoint bertentangan dia. Okay. So yang sudut besar ni kita sambungkan ke midpoint bertentangan dia. Yang satu lagi ni pun kita sambung ke sini kan. Ni just untuk revision dalam engineering drawing Okay, lepas tu garisan ni saya padam lah supaya tak confuse. Dia macam ni. Jadi kita ada point dekat sini satu, dekat sini satu, dekat sudut besar ni satu, sudut besar ni satu. Jadi kita sambungkan radius dia. Daripada sini kita buat radius satu sini, radius satu sini, radius sini, radius sini. Dapatlah macam ni maksudnya dari sini saya buat sambung ke sini. Satu, dari sini sambung ke sini. Satu. Okey. Maksudnya ginilah sini dengan sini kan. Lepas tu yang persilangan sini pula saya sambung lagi ke bulatan sini. Macam ni kan.
Ni revision ya. Nanti ada test kita kita ada test nanti. Jangan lupa. So yang ni dalam engineering drawing. Dia dapatlah ellipse macam ni. Ni dalam engineering drawing ya. So nampak macam ellipse lah kan. Tapi dalam AutoCAD kita tak perlu dah buat four centered method tu. Sebab dia dah ada command dia sendiri. Dan dia punya apa nama ni? Ellipse dia lebih tepat lah. Kalau macam ni ellipse dia tak berapa tepat ni. Kalau tengok sini dia sepatutnya dia lengkuk lagi. Okey. Dalam isometric dalam AutoCAD kita boleh gunakan command isocircle. Dia ada command isocircle. Tapi dia bukan circle yang ni. Dia bukan circle yang ni. Dia adalah ellipse. Dia adalah ellipse. So cara dia tak buat dah kotak ni. Tak buat. Okey, tak apalah. Cara dia sama juga. Kita perlu tahu center pula. Kalau yang ni tadi kita buat dia punya silang-silang dia. Kali ni kita kena tahu center untuk circle tu. So bila petak, kita tahu circle dia mestilah di tengah-tengah persilangan kotak tu kan. Jadi saya akan buat dulu satu persilangan kotak kat sini. Dari sini sambung ke dari midpoint sambung ke midpoint. Lepas tu midpoint sini sambung ke midpoint sini. So saya tahu dekat sini adalah center dia. Center untuk bulatan tu. Jadi kita akan gunakan ellipse sebagai kita punya bulatan. Cara dia adalah kita kena ambil ellipse yang jenis axis end. Tengok kat sini tengok depan ni. Awak kena pergi dekat ellipse. Dalam ellipse ni ada axis end. Klik dekat axis end tu. Bila kita klik dekat axis end, jangan terus ambil center dia. Kita tengok dulu dekat bawah tu, command kat bawah ni dia ada bagi tahu option untuk isocircle. Ataupun kita simply type I pun boleh juga I tu maksudnya isocircle lah. Dia type I, enter, dan baru dia suruh select center kita. Jadi saya akan klik dekat tengah-tengah ni lah sebagai center bulatan tu. Dan saya tarik berapa besar bulatan tu. Tapi macam saya sekarang ni, saya berada pada plane yang salah. Kan, sepatutnya saya berada pada plane left. Yang sekarang ni saya berada dekat plane right. So saya tekan je F5 kita untuk ubahkan dia plane dia. So bila saya ubah F5, dia akan ikut plane yang betul lah. Dan kita masukkan berapa radius dia. 100. Sorry, bukan radius. Ni diameter, silap saya undo balik. Ellipse axis end, ambil isocircle, ambil center dan ubah dia punya plane ikut yang betul. Sekarang ni radius dia 50 lah. Sebab dia punya diameter 100 kan. So saya letak 50, so dia akan dapat kat sini. Macam tu. Nampak macam lebih kurang sama dengan 4-centered method, tapi yang ni lebih tepat lah sebenarnya. Dalam isometric, dalam AutoCAD dia lebih tepat. Sebab dia memang ellipse yang betul lah. Sama juga kalau saya nak buat kat sebelah atas ni. Katalah saya nak buat kat atas ni. Saya sambungkan dulu dia punya midpoint ke midpoint. So saya dah dapat center dekat sini. Kali ni saya nak buat bulatan tu kecil sikit. 30 contoh kan. Jadi saya ambil axis end, isocircle, dan dia suruh select center kita. Sinilah center kita. Dan tengok plane kita betul tak. Kalau salah kita tekan F5 untuk ubah plane. Lepas tu kita masukkan radius dia 30. Jadi saya akan dapat macam tu lah. Jadi yang garisan center ni kita dah boleh padam lah. Sebab kita cuma nak jadikan dia reference je. So kita boleh padam. So kita akan dapat isocircle tu. Boleh? Alright. Macam mana pula kalau kita nak buat silinder? Silinder dalam isometrik. Sama je dia punya konsep dia. Kita katalah saya nak buat silinder 30 radius dia dengan tinggi 100.
So saya guna isocircle jugalah. Gunakan ellipse axis N. Ambil isocircle. Okey, saya buat dulu yang belah bawah dia, tapak dia 30. Okey, kemudian saya akan buat satu garisan menegak ke atas lah. Okey. Daripada center ellipse yang isocircle tadi, saya ubah plane, saya naikkan dia ke atas. Tinggi 100. Macam tu. Dan kemudian saya buat satu lagi isocircle dekat atas pula lah. Kat sini kan. Okey, ubah plane top 30 juga. Okey. Tapi nak sambungkan dia ni, kita akan sambungkan dia antara kuadran dengan kuadran dia. Okey. So line kita sambungkan daripada kuadran ke kuadran yang bawah. Okey, macam tu. Kuadran ke kuadran. Okey, yang ni kita boleh padam lah yang ni. So kita dapat bentuk silinder. Dan kita trim lah mana yang patut. Contohnya macam ni, kita trim. So dapatlah silinder. Okey. Kalau nak silinder yang mengarah ke kanan pun boleh. Contohnya macam ni. Silinder isocircle, silinder 30. Lepas tu panjang dia, tinggi dia dari sini kita bawa ke arah sana 100. Dan saya copy je isoplane ni, isocircle ni, bawa ke sana. Dan kita sambungkan daripada kuadran ke kuadran. Sambungkan kuadran ke kuadran. Okey, so dah siap lah silinder. Okey, itu cara kita nak buat isocircle dalam isometrik lah.